Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasukhul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah, kita dapat bersama-sama pada malam ini insya-Allah dalam pengajian online kita yang kita buat anjuran daripada Masjid Salih ala Sayyidina Muhammad, Masjid Pajak Song, Masjid Pajak Song. Alhamdulillah, terima kasih pada pengurusi Ustaz Khairul Fitri yang sudi untuk menganjurkan kuliah online kita pada malam ini agar majlis-majlis ilmu di masjid itu dapat diteruskan walaupun dalam perintah kawalan pergerakan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk diri saya dan manfaat untuk kita seluruhnya, insya-Allah. Dan di Masjid Pajak Song kita menggunakan kitab 40 hadis Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. 40 hadis Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, dan pada malam ni kita berada pada hadis yang ke-39. Hadis yang ke-39 dah. Lagi satu hadis lagi nak habis. Hadis yang ke-39 malam ni, insya-Allah. Hadis ke-39, hadis berkaitan dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan tulis dekat ruangan komen, dan saya juga cadang pada tuan-tuan yang menyaksikan, kalau boleh tuan-tuan tuliskan poin-poin yang tuan-tuan rasa penting di ruangan komen supaya Salih alaihi Muhammad kita dapat retrieve balik dan kita dapat tengok Salih alaihi Muhammad. Saya cadang macam tu bukan pasal apa, sebab bila kita belajar ni paling cantik kalau kita menulis kan. Tapi kadang-kadang bukan semua orang bawa pen, bawa kertas kan. Jadi mungkin dengan duduk dekat handphone tu sebagainya, dia catat balik. Menulis tu dia membantu pada ingatan. Itu yang saya cadang tu. Baik tuan-tuan sekalian, pada malam ni hadis Salih alaihi Muhammad berkaitan dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyebutkan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asharan. Barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat untuknya 10 selawat. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih. Jadi tuan-tuan, hadis ini menceritakan kepada kita salah satu daripada kelebihan selawat.
Selawat ni tuan-tuan ialah satu, salli ala Sayyidina Muhammad, lafaz, bentuk zikir yang kita salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz Khairul Fitri menyaksikan pada malam ni dan dia memperbetulkan Masjid Al-Jalal Pajak Song. Al-Jalal wal Kamal Pajak Song. Terlupa nak sebut Al-Jalal, duk cari perkataan Al-Jalal tak jumpa. Alhamdulillah, Masjid Al-Jalal wal Kamal Pajak Song. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Khairul Fitri. Hadir menceritakan tentang kelebihan selawat. Lantunan-lantunan lafaz-lafaz selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ni, man salla alayya wahidatan, siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, sallallahu alaihi asharan, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 selawat. Kita ni tuan-tuan tak ada reason pasal apa kita tak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan susah pun nak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang lafaz selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling kurang Allahumma salli ala sayyidina, paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ulama sebut, kata guru saya Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal, waktu saya tanya dekat dia, waktu kami duduk Yaman dulu, kami tanya dia, boleh tak, ada larangan tak kalau kita sebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz-lafaz selawat kita, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sebut, bila sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimanakah lafaz selawat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma salli ala Muhammad. Maka berkata guru saya Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal, dia mengatakan bahawa salli ala Sayyidina Muhammad itu adalah adab kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkan Sayyidina di depan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab kita. Lalu dia kata, subhanallah, apa yang Nabi SAW suruh, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, manahaitukum anhu fastanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah pada kamu, maka kamu lakukan. Dan apa yang aku larang pada kamu melakukan, hendaklah kamu, Nabi SAW menyebutkan, apa yang aku larang pada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Dan apa yang aku perintah pada kamu, hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu kamu. Maka kata Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal, bila Nabi SAW sebut tentang selawat, Nabi kata selawat dia Allahumma salli ala Muhammad. Maka buatlah Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ada satu perkara lagi di sisi Nabi SAW, iaitulah adab kepada kita kepada baginda Nabi SAW. Lalu dia memetik satu peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu Sayyidina Abu Bakar diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengimamkan solat. Waktu tu Nabi SAW dalam keadaan sakit, dan subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan para sahabat pun duk tunggu siapa yang nak ganti Nabi SAW untuk jadi imam. Akhirnya mereka suruh Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Sayyidina Abu Bakar pun dengan keberatan pi ke depan untuk jadi imam. Tiba-tiba gaya saja nak jadi imam, tiba-tiba Nabi SAW muncul. Bila Nabi SAW muncul, kalau kita lah tuan-tuan yang tak teramana ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, ketayak pun kadang pakai, kadang tak ni. Satu hari tiba-tiba pi nak sembahyang, tu imam tak mai. Bila tu imam tak nampak tu imam mai, orang duk tengok, hari itulah pertama kali kita buh ketayak atas kepala. Orang kata dalam ramai-ramai ni tengok hang seorang aja ketayak, ada janggut sikit, hang pergi jadi imam lah. Kita tak pernah duk pergi jadi imam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, gaya dah tak apalah, dah tak nampak macam tak ada orang, kita pun pergi ke depan. Elok kita pergi ke depan, tiba-tiba tu imam masuk, agak-agak nak terus pergi tak? Agak-agak kita nak terus tak jadi imam tu, kita pun undur pergi ke belakang lah. Macam itulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Bila Nabi SAW mai, dia dah tak boleh nak gamak dah, tak gamak nak pergi terus dah. Maka dia undur ke belakang. Tapi Nabi SAW suruh. Nabi SAW suruh. Nabi suruh itu perintah. Bila Nabi SAW suruh dia kena buat dah. Patutnya dia buat. Tapi dia tetap undur ke belakang. Adakah Sayyidina Abu Bakar melanggar perintah? Ya, dari segi zahirnya nampak macam Nabi SAW melanggar perintah. Tetapi itu adab dia kepada baginda Nabi SAW. Maka dia seolah macam melanggar perintah, tapi dia undur tu sebab dia beradab kepada baginda Nabi SAW. Demikian bila Nabi SAW, kata guru saya, Nabi SAW suruh kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Tapi adab kita kepada baginda Nabi SAW, maka kita tak gamak untuk sebut baginda Nabi SAW dengan hanya perkataan nama sahaja. Maka kita sebut Sayyidina Nabi SAW sebagai adab kita kepada baginda Nabi SAW. Macam tu saja. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, betul. Waktu ni tengah hujan lebat. Waktu ni waktu makbul doa. Maka perbanyakkan doa kita ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu ni waktu sedang makbul doa ni, Allah sedang turunkan hujan. Dan tahu waktu makbul doa ialah waktu hujan sedang turun. Maka kita salli ala Sayyidina Muhammad,
kita apa? Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu ni waktu yang sangat baik untuk kita berdoa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian. Maka sependek-pendek selawat ialah salli ala sayyidina Muhammad, kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi adab kita kepada baginda Nabi SAW, kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak lebih sempurna lagi lafaz selawat kita gabungkan selawat kita bersama dengan selawat kepada ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita boleh gabungkan juga selawat kita kepada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan lafaz selawat ini merupakan lafaz yang sangat mudah untuk kita sebut. Sangat mudah untuk kita sebut. Lafaz selawat ialah lafaz yang semua orang mampu sebut. Tapi pasal apa kita sangat susah untuk melafazkan selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pasal apa susah sangat nak selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan tuan-tuan sekalian, salli asmat, slowkan sikit. Sedangkan kita slow sikit. Sorry nak ambil cahaya sikit sebab gelap. Slowkan sikit. Okey. Sedangkan lafaz selawat ini merupakan lafaz yang sangat mudah untuk kita sebut. Saya teringat akan satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Berkata Nabi SAW, berkata Muaz bin Jabal radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yadkhuli jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Ceritakan kepada aku amalan yang satu amalan yang amalan ini akan mendekatkan aku kepada syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Maka berkata baginda Nabi SAW, "Laqad sa'alta an azim." Benda yang kamu tanya ni besar sangat, wahai Muaz bin Jabal radhiyallahu. Tetapi Allah akan mempermudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuk dia. Bila sebut hadis ni tuan-tuan, timbul kegusaran dalam hati kita. Apa gusar dia? Macam mana Nabi SAW sebut, kalau seolah Nabi nak beritahu, kalau benda tu Allah nak permudahkan untuk seorang, walau berat macam mana pun, Allah akan permudahkan untuk dia. Tapi kalau benda tu susah kalau benda tu Allah nak bagi susah untuk seorang, walau ringan lagu mana pun tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan bagi payah pada seorang tu. Tuan-tuan faham tak ni? Kalau Allah nak bagi mudah, benda berat lagu mana pun, mudah ya untuk dia. Tapi kita takut, kalau Allah nak bagi payah kat seorang tu, walau ringan lagu mana pun, susah untuk dia buat. Ada orang boleh bangun tahajud tiap hari. Pasal apa? Pasal Allah pemudah untuk dia. Ada orang tiap hari main duha tak pernah tinggal. Pasal apa? Pasal Allah mudah dia. Ada orang baca Quran tiap hari punya banyak. Pasal apa? Allah mudah dia. Walau kita, beratnya, susahnya bangun tahajud. Mudah je untuk dia. Pasal apa? Pasal Allah nak mudah dia. Demikian juga selawat. Selawat ni punya ganjaran yang sangat besar dan kelebihan yang sangat banyak. Tuan-tuan, apakah amalan yang lebih istimewa daripada satu amalan yang mengundang selawat Allah dekat kita? Allah sebut nama kita. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni banyak dosa tuan. Banyak dosa, banyak silap yang kita buat dalam hidup kita. Dan subhanallah, dalam keadaan kesilapan yang banyak kita lakukan ni tuan-tuan, tak layak pun orang nak puji-puji dan orang nak sebut-sebut nama kita. Orang nak berselawat-selawat nama kita ni. Tapi dengan amalan ni tuan-tuan, tuan-tuan buat satu amalan ni bukan orang sebut-sebut nama kita. Allah akan sebut nama kita dan Allah akan berselawat pada kita. Tutup lah. Salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf tuan, saya duduk setting lampu pasal suasana. Okey, dah. Cukup. Sebab lampu ni dia jadi gelap dan sekejap merah, sekejap cerah. Jadi salli ala sayyidina Muhammad, dia agak mengganggu sikit. Minta maaf tuan. Sebab mungkin line pun tak apa nak elok sebab hujan dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan ini manfaatlah. Jadi tuan-tuan, dan bukan setakat satu kita selawat pada Nabi SAW, satu, Allah akan berselawat kepada kita dengan 10 selawat. Allah akan selawat kita 10 selawat. Macam tu punya istimewa pun kita tak mampu untuk berselawat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Nah, jadi perbanyakkan selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Bagi banyak selawat. Setiap hari bagi banyak selawat kita kepada Nabi SAW. Ulasan. Hadis di atas menyebutkan kelebihan berselawat kepada baginda Nabi SAW. Berselawat kepada Nabi serta mengucapkan salam kepada baginda merupakan tuntutan Allah dalam Al-Quran. Firman Allah, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi SAW. Salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuh-penuhnya. Surah Al-Ahzab ayat ke-56. Tuan-tuan, Allah perintah kita buat macam-macam perkara. Ada banyak perkara yang Allah suruh kita suruh kita buat. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah hanya satu amalan yang Allah kata dia buat dulu dan para malaikat buat dulu. Kemudian baru perintah orang mukmin untuk melakukannya, iaitu selawat. Allah kata sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi SAW. Kemudian baru Allah perintah, wahai orang beriman berselawat, wahai orang beriman, selawat dan salamlah kamu kepada baginda Nabi SAW. Allah kata dia buat, Allah kata salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah kata dia buat, para malaikat buat, barulah Allah perintah pada kita untuk buat. Maka tuan-tuan, perbanyakkan selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Apa lagi kelebihan selawat kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama bagiku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Orang yang paling utama untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang banyak berselawat kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan nak Nabi SAW pandang kita nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak Nabi SAW kita mengharapkan syafaat kita kepada baginda, daripada baginda Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah. Syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Tuan-tuan, yaumul qiyamah ni kita sangat harapkan pertolongan. Ada banyak bentuk syafaat nanti di yaumul qiyamah. Syafaat anak-anak soleh, syafaat alim ulama, syafaat orang-orang mukmin, orang mukmin, sahabat-sahabat kita yang baik-baik boleh bagi syafaat kita nanti di yaumul qiyamah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Syafaat Al-Quran, syafaat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, puasa. Ada syafaat-syafaat yang kita boleh dapat nanti di yaumul qiyamah. Tapi ada satu syafaat yang sangat hebat, yang dengan syafaat ni kita tak payah risau dah kepada syafaat-syafaat yang lain. Syafaatul uzma disebut, syafaat yang paling hebat, syafaat yang paling besar, syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat baginda, siapa orang yang paling layak untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang yang paling istimewa di sisi Nabi SAW untuk melayakkan dia dapat syafaat baginda Nabi SAW? Kata Nabi SAW apa dia? Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarum alayya salatan. Orang yang paling aula, orang yang paling utama bagiku nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku, kata baginda Nabi SAW. So, apa alasan kita untuk tidak berselawat kepada baginda Nabi SAW? Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi kelebihan kita selawat ialah setiap kita berselawat, Allah akan selawat pada kita 10 kali. Yang kedua apa selawat tadi tuan-tuan? Selawat, kelebihan selawat ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia merupakan tuntutan oleh Allah dalam Al-Quran. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuntutan, bila sebut tuntutan, kita buat, kita akan dapat ganjaran pahala. Yang ketiga, kelebihan daripada kita berselawat kepada baginda Nabi SAW ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita akan menjadi orang yang utama untuk mendapat syafaat baginda Nabi SAW, mendapat perhatian baginda Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat, apa kelebihan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian? Salli ala Sayyidina Muhammad. Kelebihannya, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dalam satu riwayat, siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, Allah akan berselawat kepada dengan 10 selawat.
Allah akan memberikan kepadanya 10 dosa dan Allah akan beri kepadanya 10 pahala dan Allah akan mengampun kepada 10 dosa. Maka tuan-tuan yang dirahmati sekalian, salli alaihi Muhammad, kita berselawat kepada baginda Nabi SAW, Allah akan memberikan ganjaran pahala dan akan mengampunkan dosa-dosa kita nanti di yaumul qiyamah. Lagi, apakah kelebihan kita berselawat kepada baginda Nabi SAW? Ialah kita akan dibangkitkan bersama dengan Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah. Man akthara alayya salatan akrama minni manzilatan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang banyak berselawat kepadaku, kata Nabi SAW, maka dia akan dekat denganku nanti di yaumul qiyamah. Bangkit pada mahsyar, manusia ramai, tuan-tuan. Manusia terlalu ramai. Macam mana kita nak cari seorang saja yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tetapi berhimpun, perhimpunan ada ribu-ribu orang. Bukan senang, tuan-tuan. Kita nak salih asmat pergi cari seorang ya. Nah, betul. Pergi cari seorang. Macam mana nak cari ni ribu-ribu orang ni? Dalam kitab Al-Ahwal, Syekh Abu Bakar Ad-Dunya disebut, salih ala Sayyidina Muhammad, dalam kitab dia cerita di padang mahsyar nanti, kita ni dah berhimpun, dah ramai dah ni, dah beramai dah, sampai bersesak-sesak, kaki ni duk pijak hujung-hujung jari je, disebabkan terlalu ramai manusia. Dalam ramai ni, tahu apa jadi? Turun satu kelompok daripada langit. Tengok, oh ramainya ni, siapa ni pula ni, bercahaya-cahaya turun dari langit. Penduduk langit pertama. Penduduk langit pertama ni, jumlah dia lagi ramai lagi daripada penduduk dunia ni. Berhimpun sekali. Dah ramai lagi. Turun penduduk langit kedua, lagi ramai daripada langit ketiga sampai langit 7. Tuan-tuan boleh bayang tak betapa ramainya makhluk Allah waktu itu berhimpun di satu tempat nama padang mahsyar. Dan kita sedang mencari seorang yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia untuk kita mendapat pertolongan dan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak cari? Ada orang yang dapat kemuliaan bangkit di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bangkit di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang tu? Orang yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man habba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Ni cinta sungguh-sungguh ni, bukan cinta sakat cakap kat mulutnya. Cintalah hati dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Di kalangan sahabat baginda Nabi SAW. Ya, bila seorang lelaki pergi berdiri depan Nabi SAW, mata sa'ah ya Rasulullah, bila nak kiamat ni? Baginda Nabi SAW kata, sallallahu alaihi Muhammad, kamu tanya tentang kiamat, apa persediaan kamu untuk berhadapan dengan kiamat? Kata Nabi SAW, kata lelaki tersebut, amal aku sikit, puasa aku sikit, sembahyang aku sikit, tapi aku sangat cinta pada Allah, sangat cinta pada kamu Rasulullah. Kata Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Dan tuan, lalu kita, para sahabat baginda Nabi SAW, punya peluang yang sangat cerah untuk bangkit bersama baginda Nabi SAW. Sebab cinta daripada kat baginda Nabi SAW ni bukan sikit-sikit, ni cinta yang sungguh-sungguh. Tapi kita sangat jauh daripada baginda Nabi SAW. Kita tak tahu kita mampu ataupun tidak untuk bangkit bersama dengan Nabi SAW disebabkan cinta kita kepada Nabi SAW. Sedangkan kita tahu siapa yang lebih kita cinta lebih daripada baginda Nabi SAW. Tapi ada satu jalan untuk kita bangkit bersama Nabi SAW. Ada satu cara untuk kita bangkit dekat dengan Nabi SAW. Ialah dengan kita memperbanyakkan selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, saya nak ambil iklan sikit tuan-tuan. Iklan apa? Ni waktu ni hujan lebat sangat. Mari kita angkat tangan, kita nak doa sama-sama. Tuan-tuan tolong aminkan doa ni. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita pada waktu ni, waktu hujan sangat lebat ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Tuan-tuan ikhlaskan doa kita, tuan-tuan pejam mata kita dan hayati doa ni. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Ibu kami yang menyuapkan nasi ke mulut kami ya Allah. Ibu kami yang menyusukan kami ya Allah. Tidaklah kami ya Allah membalas jasa-jasa ibu kami, melainkan dengan kami menyakiti hatinya ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap ayah kami, ya Allah. Ayah kami, ya Allah, yang sentiasa berusaha dalam hidupnya untuk membesarkan kami. Namun, ya Allah, tidaklah kami balas jasa-jasa ayah kami, melainkan dengan kami menyakitkan hatinya, ya Allah. Ampunlah dosa kami terhadap ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau balas, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah. Jangan Engkau hukum anak-anak kami, ya Allah, atas kesilapan yang telah kami lakukan terhadap ibu dan ayah kami dahulu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalali wal Ikram. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Andai dosa-dosa kami ini menjadi menyebab turunnya bala di sisi kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Andai dengan dosa-dosa kami ini menyebabkan tersebarnya wabak di tempat kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami biasa melakukan kesilapan, ya Allah. Janganlah Engkau pandang silap kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa kami, ya Allah, dengan sungguh-sungguh pengampunan, ya Allah. Kerana kami takut akan azab-Mu, ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami, bimbinglah kami, ya Allah, supaya kami dapat menjadi hamba-Mu yang terbaik, ya Allah, di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalali wal Ikram. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, dengan sungguh-sungguh permohonan, ya Allah. Pada waktu yang penuh dengan keberkatan ini, ya Allah. Pada bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkatan ini, ya Allah. Ya Allah, pada waktu hujan yang sangat lebat ni, ya Allah, yang Engkau janjikan tidak ada hijab, ya Allah. Doa-doa kami, ya Allah. Makbulnya doa pada waktu hujan lebat ini, ya Allah. Pandanglah kami, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah kami dan keluarga kami daripada musibah wabak ini, ya Allah. Jauhlah kami daripada musibah wabak ini, ya Allah. Jauhlah kami dan keluarga kami daripada musibah wabak ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu, ya Allah, dengan sungguh-sungguh permohonan ini, ya Allah. Jauhlah kami daripada penyakit ini, ya Allah. Jauhlah keluarga kami daripada penyakit ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau angkatlah wabak ini daripada negara kami dan seluruh dunia ini, ya Allah. Angkatlah wabak daripada negara kami, ya Allah. Engkau angkatlah wabak ini daripada negara kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, kami merayu merintih kepadamu, ya Allah. Pandanglah kami, ya Allah. Terimalah doa-doa kami, ya Allah. Walaupun doa-doa kami panjatkan daripada hati yang penuh dengan dosa, ya Allah. Penuh dengan kesilapan, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ampun dosa kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Pandanglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan sahabat-sahabat kami dan keluarga kami yang telah dijangkiti dengan virus wabak ini, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Engkau sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Engkau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Engkau berilah kesembuhan yang sebaiknya kepada mereka, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Pandanglah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Kami merayu kepadamu, ya Allah. Kami meletakkan tangan-tangan kami, ya Allah. Merayu merintih kepada kamu, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, apa lagi kelebihan daripada kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara kelebihan, Allah akan mengkabulkan doa-doa dan permintaan-permintaan kita. Allah akan mengkabulkan doa-doa, permintaan-permintaan kita. Seorang lelaki pergi angkat tangan, tiba-tiba duduk sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat tangan berdoa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kamu gelojoh," dia kata. Mulakan dengan memuji Allah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoalah sesuka kamu. Di dalam keadaan kita nak minta doa kepada Allah SWT, jangan lupa untuk kita menyelitkan selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat saya, tuan-tuan. Dia ni orang hebat dan orang kaya. Peniaga dia sangat hebat. Perniagaan dia sangat hebat. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, saya tanya dekat dia, apa antara amalan yang dia buat? Dia kata dia selalu doa pada Allah. Dia tak maulah cerita kat saya, tapi saya duk pujuk-pujuk, dia duk ceritalah. Dia kata, "Ustaz, saya duk buat macam ni. Setiap kali saya doa, setiap doa saya akan selang-selikan dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dia kata, saya semak macam sebagai contoh. Dia kata, saya doa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Kemudian dia selawat lagi, dia doa lagi, "Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Kemudian dia doa lagi, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Macam tu dia berusaha, tuan-tuan sekalian, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Kemudian apa lagi kelebihan dia? Salah satu daripada kisah yang masyhur yang tercatat
Dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Mukashafah Al-Qulub, cerita tentang seorang lelaki. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seorang ulama yang tawaf dia. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Dia tawaf. Dalam tawaf tu dia berjumpa dengan seorang budak. Seorang pemuda. Yang pemuda ini non-stop selawat dia. Dia selawat je. Kan waktu kita tawaf ni, kita boleh perbanyakkan doa, kita perbanyakkan zikir, kita boleh buat macam-macam amalan waktu kita tawaf. Tapi dia ni, dia selawat je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu sampailah keinginan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia nak tahu pasal apa dia ni rajin sangat selawat. Lalu selepas selesai tawaf sebagainya, dia berjumpa dengan pemuda tersebut. Dia kata, wahai anak muda, pasal apa banyak sangat selawat? Pasal apa? Tidakkah waktu ni kita boleh perbanyakkan zikir, perbanyakkan doa? Dia kata, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, tuan ni siapa? Katanya. Dia kata, aku Sufyan Ats-Tsauri. Kita, Masya Allah, Ustaz Syumat, minta maaf lah, saya tak kenal Sufyan Ats-Tsauri ni, insyaAllah. Dia kenal nama tapi tak tahu muka zaman tu lah. Zaman lah ni kenal muka tak tahu nama. Tu ustaz ni macam biasa nampak ni dekat mana tak kan. Dia kata, oh dia kata Ustaz Palatau. Betul baik viral pula cerita Palatau ni. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, lalu subhanallah, dia kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, masya-Allah. Dia kata, saya nak tanya pasal apa yang banyak sangat berselawat ni. Dia kata, tuan jangan keji saya nak cerita hari tu ayah saya sakit. Waktu kami dalam perjalanan, tiba-tiba ayah saya sakit, dia kata. Kemudian, Allahumma salli ala tiba-tiba takdirnya ayah saya meninggal. Waktu meninggal tu, dia kata, tiba-tiba wajah ayah saya tu berubah menjadi hitam. Dan saya jadi sangat takut, dia kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya jadi sangat takut. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa yang ayah saya, apa dosa yang ayah saya buat ni sampai jadi macam ni? Lalu dia menangis sehingga dia keletihan dan akhirnya dia tertidur di sisi ayah dia, jenazah ayah dia. Dan dalam tidur dia bermimpi berjumpa dengan seorang laki-laki yang mai di hujung kepala ayah dia dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan putih bercahaya wajah, dengan pakaian putih dia, berdiri di hujung kepala ayah dia. Kemudian dia seolah macam berdoa sesuatu kepada ayah, dan tiba-tiba wajah ayah itu berubah menjadi putih sejernih-jernih manusia. Dan lelaki tersebut tu pun nak bergerak pergi. Waktu lelaki tu nak pergi, dia pegang kaki lelaki tersebut. Dia kata, tuan ni siapa dan apa yang telah berlaku pada ayah saya? Lalu lelaki tu kata, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayah kamu telah melakukan satu kesilapan dalam hidup dan sehingga Allah menzahirkan kemurkaan daripada ayah. Tetapi dia minta tolong padaku. Dan aku datang untuk menolongnya berkat daripada selawatnya kepadaku. Lalu tuan-tuan, tuan-tuan harap pertolongan daripada Allah. Tuan-tuan banyakkan selawat pada Nabi SAW. Ditambah-tambah kita berada dalam waktu dan ketika yang macam ni, yang tak menentu ni, keadaan macam-macam, jadi kita risau. Maka perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Perbanyakkan selawat kita kepada Nabi SAW. Paling kurang 100 kali. Ulama kata paling kurang selawat 300 kali sehari. Ulama sebut. Paling minimum selawat ialah 300 kali. 300 kali sehari, kata sebagian ulama. Maka perbanyaklah selawat kita kepada Nabi SAW. Lagi, apakah kelebihan kita berselawat kepada baginda Nabi SAW? Ialah kita akan mendapat syafaat baginda Nabi SAW. Nabi SAW sebut, man salla alaihi hina yusbi 'ashran wa yumsi 'ashran adrakat syafaati yaumul qiyamah. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Nabi SAW sebut, siapa yang berselawat kepadaku pada waktu paginya 10 kali dan pada waktu petangnya 10 kali, maka Allah akan dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Man salla alayya hina yusbiha 'ashran, siapa yang berselawat padaku 10 kali pada waktu paginya, wa yumsi 'ashran, dan petang 10, salli ala sayyidina Muhammad 10 kali, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adrakat syafaati yaumul qiyamah, maka dia layak untuk mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Yang ni khusus. Buat macam mana? Lepas subuh buat 10 kali, lepas asar buat 10 kali. Saya buat dengan di madrasah saya buat macam ni. Lepas maya subuh tu,
Lepas pada zikir tu, sebelum bangkit tu, selawat dulu 10 kali. Jadikan kebiasaan. Sebab kita ni kalau dah bangkit tu pakai taklid dah, nak buat apa dah. Kalau lepas mayang tu, kalau bangkit tu memang tak buat apa tu dah. Jadi cara dia nak pergi lekat ialah selawat dulu 10 kali. Pagi, lepas subuh. Lepas asar pun sama nak pergi lekat. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli alaihi wasallam. Tu di antara kelebihan-kelebihan kita banyakkan selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Baik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Berselawat digalakkan setiap masa. Ini nak tahu pula waktu mana kita afdal untuk berselawat. Namun waktu-waktu yang paling dituntut berselawat adalah sebagaimana berikut. Ada beberapa waktu yang sangat dituntut pada kita untuk berselawat. Yang pertama, dalam solat, iaitu ketika tasyahud ataupun tahiyat akhir. Yang ini wajib lah. Rukun dalam sembahyang. Selawat kepada baginda Nabi SAW. Yang kedua, dalam solat jenazah. Ini pun rukun solat jenazah. Yang ketiga, ketika mendengar nama baginda Nabi disebut. Yang ni tuan-tuan, saya nak pesan diri saya nak pesan kat tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sampai Nabi SAW doa, sampai malaikat Jibril doa dan diaminkan oleh baginda Nabi SAW. Waktu Nabi SAW naik tangga mimbar, malaikat Jibril, penghulu para malaikat doa, diaminkan oleh penghulu para rasul. Celakalah siapa yang apabila disebut namaku tapi dia tidak berselawat kepadaku. Sampai ke tahap ni kita hari ni duk bincang pasal selawat. Berapa kali dah tuan-tuan yang saya duk sebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali dah saya duk sebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan berapa kali yang kita ikut sebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa banyak dah kita duk sebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab tu ulama sebut antara kelebihan orang yang membacakan hadis ialah dia banyak sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia banyak, automatically dia banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, kita hari ini kita mengaji hadis dan kita banyak sebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sepatutnya dah entah ratusan dah kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang yang disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia tak mampu untuk keluar perkataan sallallahu alaihi wasallam daripada mulut dia. Apa nak jadi dengan kita ni? Pasal apa kita sampai jadi lagu ni? Apa kelamnya hati kita ni, gelapnya hati kita sampai tak mampu nak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam riwayat cerita ada seorang lelaki dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah. Dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia nak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun panggil dia. Rasulullah balik kat dia. Rasulullah balik. Rasulullah, ni saya umat kamu. Kamu tak kenal ke saya? Rasulullah kata, saya tak kenal. Saya tak kenal. Kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak kenal. Pasal apa? Bukankah Rasulullah kamu kenal semua umat kamu? Ya, saya kenal semua umat saya. Tapi saya tak kenal kamu. Pasal apa? Pasal dia tak pernah sebut nama baginda Nabi SAW. Lalu tuan-tuan dia terjaga pada tidur. Dia menangis tuan-tuan. Dan bermula daripada hari itu, dia banyak selawat pada Nabi SAW. Setiap hari dia selawat. Dan satu malam dia bermimpi jumpa Nabi SAW. Nabi SAW panggil dia. Wahai fulan. Rasulullah kenal dia waktu tu. Pasal apa? Pasal dia banyak selawat kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian. Jadi, bila kita dengar je nama Nabi SAW, kita akan kata, Sallallahu alaihi wasallam. Kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita, baginda Nabi SAW, kita pun sebut, Sallallahu alaihi wasallam. Sebut dan selawat kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Lagi, ketika masuk dan keluar daripada masjid, ni waktu yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita disunatkan untuk menyebut selawat kepada baginda Nabi SAW. Waktu masuk masjid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu keluar masjid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi, selepas mendengar azan. Jadi, sebenarnya, waktu yang paling cantik untuk kita berselawat kepada Nabi SAW, bila sebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai tahujud tu, La ilaha illallah.
sebelum baca doa, kita akan selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Itu keadaan yang sebenar-benarnya. Nah, jadi kita selalu tertinggal pasal kita tengok dalam TV kan. Kat TV tunjuk. Habis, la ilaha illallah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Sampai hafal doa tu pasal duk tengok TV selalu kan. Tapi sebenarnya ada satu bahagian yang tertinggal, iaitu selawat pada baginda Nabi SAW. Sepatutnya bila habis la ilaha illallah, selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Itu keadaan dia sebenarnya. Jadi tuan-tuan, lepas pada ni kita praktiskan. Selepas daripada azan, waktu kita nak doa, sebelum doa tu kita selawat pada baginda Nabi SAW dulu. Lagi yang berikut dia, waktu mana afdal untuk kita berselawat pada Nabi SAW? Waktu kita berdoa. Waktu doa, selawat pada baginda Nabi SAW. Lagi, pada hari Jumaat, perbanyakkan selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Dengan maksud, tuan-tuan, pada hari itu akan dibentangkan selawat-selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Bila? Setiap hari Jumaat. Jadi, tuan-tuan, hari Jumaat, perbanyakkan selawat kita kepada, lagi, banyakkan selawat kita kepada Nabi SAW. Lagi, tuan-tuan, bila? Dalam majlis. Dalam majlis. Waktu kita duduk dalam majlis, kita perbanyakkan selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini catatan ataupun susunan daripada Syekh Ahmad Farid dalam kitab dia. Baik. Dan seterusnya tuan-tuan, bila sebut tadi Allah berselawat kepada hamba dia tu, maka apa yang kita kena sebut? Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah sebut kata man salla alayya wahidatan, siapa yang berselawat kepada dengan satu selawat, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat kepada dengan 10 selawat. Jadi bila sebut Allah berselawat tu, apa maksud dia? Ini ulama sebut. Jadi dalam kitab Syarah Sahih Muslim disebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksud Allah berselawat untuknya 10 kali itu ialah Allah merahmatinya dan menggandakan pahalanya sehingga 10 kali ganda. Boleh juga bermaksud selawat dalam bentuk dan zahirnya itu Allah berselawat kepadanya di hadapan para malaikatnya. Atau pada dirinya sendiri, sebagaimana firman-Nya dalam hadis qudsi, jika hamba-Ku menyebut nama-Ku dalam dirinya, maka Aku akan menyebut namanya dalam diriku. Jika dia menyebut nama-Ku dalam satu khalayak, maka Aku akan menyebut namanya di khalayak yang lebih baik daripada mereka. Jadi tuan-tuan, jadi ulama sebut ada dua keadaan. Yang sebut yang pertama, kalau sebut Allah berselawat kepada kita dengan maksud Allah melimpahkan rahmat kepada kita. Dan Allah memberikan pahala kepada dengan 10 kali ganda. Satu lagi dengan maksud, memang pada zahirnya Allah berselawat menyebut nama kita, sama ada di sisi para malaikat atau pada sisi dirinya sendiri. Maka tuan-tuan, tidak rugi sedikit pun bila kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Maka bermula pada hari ini, perbanyakkan selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Perbanyakkan selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, paling kurang kita praktis untuk kita berselawat paling kurang sehari 300 kali. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah mengangkat darjat-darjat kita, Allah menggandakan pahala-pahala kita, dan yang paling penting kita mengharapkan kita bangun bersama dengan baginda Nabi SAW dan kita layak untuk mendapat syafaat baginda Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah berkat daripada banyaknya selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar tu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Saya terima kasih kepada pihak Masjid Pajak Song, Salih Muhammad Al-Jalal wal Kamal, dan mudah-mudahan Allah menghargai, Allah mengira program kita pada malam ini dengan Salih Muhammad ganjaran pahala yang berlipat kali ganda kepada pihak pengurusan dan pihak masjid yang sudi untuk menganjurkan program kita pada malam ini, insya-Allah. Cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibarakas salim wa hadina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa anna batila batilan warzuqna shinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.